Saudara, bertemu sekali lagi dalam editorial minggu ini. Saya Dilela Kadir, salam satu Malaysia. Perpaduan Melayu tidak akan terhasil tanpa jaringan politik. Malahan politik kepartian punca pecah belah di kalangan orang Melayu. Usaha menyatukan orang Melayu melalui politik masih tidak berhasil. Dua entiti politik Melayu yang terbesar, UMNO dan PAS, tidak mahu duduk semeja. Gagasan kerajaan perpaduan dianggap helah untuk memecah belahkan pembangkang. Walhal kerajaan perpaduan dicetuskan oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang beberapa tahun lalu. Ada pihak yang menyambutnya sebagai positif bagi perpaduan orang Melayu. Sebaliknya, Sekutu PAS dalam Pakatan Rakyat melihat sebaliknya. Apakah kerajaan perpaduan akan diperkatakan semula selepas golongan ulama menguasai parti itu? Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, berikan mereka PAS masa secukupnya. Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan idea yang dicetuskan Datuk Seri Abdul Hadi Awang itu boleh disahirkan. Ketiadaan golongan anwaris dan profesional dalam kepimpinan PAS yang baru mungkin memudahkan usaha ke arah itu. Editorial ditulis Yunus Alias kali ini melihat kepimpinan baru PAS dalam konteks perpaduan orang Melayu. Muktamar tahunan PAS baru-baru ini bolehlah dianggap sebagai turning point bagi parti itu melihat semula penyertaannya dalam Pakatan Rakyat. Sepanjang tempoh bersama pakatan itu, perjuangan dan sumbangan PAS diketepikan dan dipinggirkan di Pulau Pinang, Perak dan Selangor. Selepas PRU ke-12 pada 2008 lalu, PAS hanya berkuasa di Kedah dan Kelantan. Di Perak, parti itu tidak cukup berpengaruh. Ia seringkali dibayangi pemimpin DAP negeri itu. Malah akhir-akhir ini DAP mengkritik keras Datuk Seri Abdul Hadi Awang hingga mencetuskan usul mahu parti itu keluar daripada Pakatan Pembangkang. Dan dalam hal ini, kita agak menarik untuk melihat siapa yang lebih pintar menggunakan isu ini. Sama ada DAP ataupun PAS yang lebih pintar menggunakan ataupun mewawarkan strategi mereka. Dan kalau kita lihat, DAP dengan lantang mengatakan telah menggugut Menteri Besar Selangor yang Amat Berhormat Muhammad Azmin Ali supaya memilih ataupun membuat pilihan sama ada dalam kerajaan negeri Selangor nak bekerjasama dengan PAS ataupun nak bekerjasama dengan DAP. Itu strategi DAP. Mereka menggunakan usul Dewan Ulama untuk kepentingan DAP kerana mereka mahu menyingkirkan PAS. Tapi sebaliknya PAS agak berdolak dalih dalam hal ini. Sebab kalau mengikutkan prinsip, mereka sepatutnya tidak kira daripada ahli exco sehingga ahli jawatan kuasa peringkat kampung sekalipun mesti melepaskan jawatan mereka sama ada di Pulau Pinang ataupun di Selangor kerana mengikut prinsip. Tapi setakat ini mereka tidak melakukan, hanya seorang dua yang melakukan saja. Jadi itu strategi PAS. Strategi PAS adalah untuk kekal dalam pakatan. Tapi DAP mahu menyingkirkan PAS. Jadi kita lihat pertembungan ini di antara DAP dan PAS ini selepas muktamar begitu menarik sekali. Pengalaman menyertai Perikatan atau Barisan Nasional di era Tun Abdul Razak Husin pada 1972 dan meninggalkan BN pada 1978. Perdana Menteri ketika itu, Tun Hussein On, kecewa dengan PAS memecat Datuk Muhammad Nasir sebagai Menteri Besar Kelantan. Datuk Muhammad Nasir dilantik oleh Barisan Nasional untuk menerajui Kelantan. Keadaan itu kemudian mencetuskan krisis politik Kelantan hingga kerajaan pusat terpaksa mengisytihar darurat di negeri itu. Krisis itu menyebabkan PAS kehilangan kerajaan di Kelantan. 2 tahun selepas darurat ditarik balik dan pilihan raya umum diadakan, PAS gagal untuk mendapatkan kembali Kelantan selain tewas teruk dengan hanya menang di 2 kerusi saja. Kesan dari krisis itu, Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Asri Haji Muda telah gagal mempertahankan jawatannya sebagai Presiden PAS dan menubuhkan Parti Hizbul Muslimin Malaysia HAMIM. Datuk Muhammad Nasir telah dipecat dari PAS dan menubuhkan Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia Berjasa. Matlamat PAS ini ialah ke arah untuk memastikan matlamat mereka menegakkan Islam
di Malaysia ni, khususnya ya yang kita lihat hudud itu akan dimetrikan, ya, akan dipastikan berlaku yang tanpa orang kata banyak bangkangan daripada pihak tertentu. Jadi sudah tentulah orang melihat kali ini ramai di kalangan pucuk mungkin daripada grassroots dan juga peringkat anak muda ni mahukan satu pembaharuan, satu perubahan yang akan dicetuskan oleh mereka yang baru ini, tapi tanpa kompromi, iaitu matlamat Islam itu masih unggul diperjuangkan. Pada muktamar tahunan PAS ke-61 di Kuala Selangor awal bulan ini, Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengakui parti itu bukanlah mempunyai dasar tertutup. Beliau berkata PAS pernah mengadakan kerjasama politik dengan Parti Negara Pimpinan Datuk Onn Jaafar dan menyertai kerajaan BN selepas peristiwa hitam tahun 1969. Sejarah PAS sejak dari tahun 1951 lagi mencatatkan bahawa kita telah dan sedang melaksanakan berbagai pendekatan yang dirujuk kepada panduan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita menerokai siasat, maka kita melaksanakan ta'awun dialog dan berbagai-bagai pendekatan lain. Aspek ta'awun siasi atau kerjasama politik adalah merupakan dasar yang telah melalui satu perbincangan para ulama dan diterima oleh PAS sejak berpuluh tahun lalu. Sejarah panjang perjuangan PAS menyaksikan bagaimana PAS telah melakukan kerjasama politik dengan parti negara. Gagasan kerajaan berpaduan bukanlah perkara baru kerana ia sudah diterokai terlebih dahulu oleh bekas yang dipertua PAS, Datuk Muhammad Ashri 35 tahun lalu dengan membawa PAS menyertai BN pada 1974. Begitu juga dengan persetujuan muzakarah dengan UMNO yang dimulai oleh Yusof Rawa pada 1987. Sebenarnya, idea kerajaan perpaduan memberikan kredit kepada PAS sebagai gerakan Islam yang fleksibel, liberal dan terbuka, namun dalam persekitaran politik berasaskan sentimen, maka idea sebegini dilihat tidak popular. Saya lebih suka melihat apakah langkah pertama supaya Presiden PAS dan juga Presiden UMNO itu dapat bertemu dan kepimpinan tertinggi kedua-dua parti itu dapat bertemu dan berbincang. Itu yang paling penting. Jadi selepas perbincangan itu baru boleh kita fikirkan kepada kerajaan perpaduan. Tak semestinya PAS dan UMNO itu perlu bergabung. Tidak semestinya. Sebab saya takut akan terjadi seperti dalam pakatan kalau mereka bergabung. Asyik bergaduh, asyik mempeli, asyik menghina satu sama lain. PAS dan UMNO boleh mengadakan seperti kerjasama strategik antara satu sama lain. Objektifnya adalah untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan Malaysia. Itu objektif utamanya dan tidak perlu mereka bergabung dalam hal ini. Jadi dalam hal ini, penumbuhan kerajaan perpaduan itu dikatakan jangan kita lihat sebagai matlamat akhir. Bagi saya itu tak penting. Yang penting adalah kerjasama dua parti yang menjadi tunjang umat Islam. Ini bergantung kepada, faktornya bergantung kepada pucuk pimpinan mereka sejauh mana mereka nak meneruskan ideologi ini. Lagi satu, bergantung kepada persepadan yang kita lihat macam kursi itu nanti. Dan lagi satu, kesan daripada atau hasil daripada PRU14 ni. Tapi saya melihat apa salahnya kalau benda ni betul-betul berlaku untuk memastikan negara ini maju, pembangunan berterusan, orang Melayu terbela tanpa menyingkirkan orang-orang bukan Melayu, agama rasmi negara terbela. Jadi perjuangan itu terfokus, tidak banyak politicking. Untuk melihat kesan daripada perubahan kepimpinan PAS selepas muktamar lalu barangkali tidak dalam masa terdekat ini. Ahli-ahli parti itu harus akur terdapat gerakan yang mahu PAS memutuskan hubungan dengan DAP. Ini disuarakan melalui usul yang tidak dibahaskan pada muktamar parti berkenaan baru-baru ini. Apakah Presiden parti itu membisu atau membiarkan usul tergempar Dewan Ulama parti itu berlalu begitu sahaja? Dalam politik suara, akar umbi amat wajar diberikan perhatian. Rasa tidak puas hati boleh menggugat keyakinan terhadap pimpinan parti berkenaan.
Tentulah gagasan kerajaan perpaduan lebih baik dan memberi faedah kepada PAS daripada kerjasama yang menikam diri dengan DAP. Perpaduan orang Melayu perlu diberi keutamaan bagi menjamin survival politik di masa depan. Sekian editorial malam ini, editorial berehat seketika sepanjang bulan Ramadan ini dan akan kembali selepas Aidilfitri nanti. Sehingga itu, saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.